Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat malam. Seperti biasa, tak seperti biasalah sebenarnya sebab minggu lepas kita tak buat disebabkan oleh beberapa kekangan dan juga masalah yang berlaku. Tapi minggu ni Alhamdulillah kita dapat lagi bersemuka dalam segmen Azwar Tanya di Project TV ni. So Azhar Hilmi, apa khabar? Alhamdulillah baik-baik kan. Sekejap sebelum tu siapa yang ada buka video? Kak Nom buka video Video apa? Ada sebab tak, rasanya Kak Lin ada buat macam buka dekat tempat lain juga. Sebab ada double suara. dia bunyi double suara. Dia terus tutup. Terus tutup Oh okey. Rasanya Kak Non play ini suara voice daripada iPad. Kalau I buka earphone, dengar tak? Kalau I buka earphone Dengar? lagi jelas Macam sama dengan tadi. Cuma Kak Lin kena dekatkan sikit dengan skrin. Hello. Ah. Sekejap
Alright. Korang teruskan. Okey, baik Wah. Sebelum tu kita nak orang kata apa, celebrate jugalah kan. Sebab tadi kan dah ada announcement yang mana dah boleh ataupun dibenarkan untuk solat tarawih berjemaah dekat surau ataupun masjid. Kemudian bazar Ramadan pun dah dibenarkan untuk beroperasi. So ini satu benda yang sebenarnya semua kan tunggu jugalah. Last year kan tak dapat benda ni. So macam Wah sendiri macam mana Wah? Ini satu benda yang apa? Seperti biasa Azhar. Tak, satu benda yang macam nanti-nantilah kan. Last year pun semua orang tak dapat bazar Ramadan, tak dapat nak solat berjemaah tarawih dekat surau ataupun masjid. So untuk tahun ni kita mengharapkan ini satu orang kata apa, bibit-bibit ataupun turning point untuk kita ke arah yang lebih baik dalam pandemik COVID-19 ni. Betul tak Wah? Betul. Yeah. Sebab yelah kalau nak apa tu, walaupun ramai jugalah yang kecewakan sebab apa tu, kebenaran untuk merentas negeri masih lagi tak dibenarkan, tapi tak mengapa, saya rasa mungkin lepas 31 Mac ni kita doakan harapnya ada berita gembira lah daripada pihak kerajaan, terutamanya dalam soal merentas negeri. Sebab kalau tengok dekat media sosial ramai dah yang tak sabar-sabar nak balik sambut raya. Apa tu, puasa pun tak sempat lagi, semua dah excited nak sambut raya Wah, tapi sebelum tu kita ada Idrus, kita ada Abang Azrin yang sedang menonton juga. Ada. Assalamualaikum Idrus, Assalamualaikum Azrin. Alright, tapi Wah yang menariknya Wah sebelum kita dengar. Dengar. Okey. Dengar jelas ke dengar macam sama-sama? Dengar sama macam tadi lah. Tapi Slow. dia okey. A little bit slow lah. Yelah, tapi dia slow lah. Dia orang kata. Tapi dengar lah. Cuba Azhar cuba tanya kepada viewers kita, dengar jelas tak yang Kak Lim punya mic? Okey, kalau kita tengok dekat komen. Okey, sebelum tu kepada anda yang sedang menonton ni, kalau ada soalan-soalan tulis dekat ruang komen kat bawah, ataupun anda juga boleh sebelum tu dengar tak suara kami ni jelas ataupun tidak. Tapi yang menariknya Wah, kalau kita tengok dekat ruang komen ni, sebelum kita mula live tengah countdown tadi pun ada yang dah mula komen tau. Nurul Khairul ni, Cik Farah Khairul, dia kata kita salah seorang peminat Kak Lin sebenarnya. Hari-hari duk stalk story dekat IG dia. Suka tengok lifestyle dia. Bila dia bergaya, cara dia jaga anak, dia didik anak. Bila style apa tu? Azhar still tak dapat nak bayar dia punya bil. Dia impress dan dia teruja dengan cara yelah Kak Don didik anak, jaga anak kan. Tapi katanya dekat sini masih lagi ada double voice, double suara. I guna phone I lah I guna phone I. Boleh ke Kak Non? Better. I guna phone ke? Alright. Okay. Tapi itulah dia komen dekat sini juga. Cik Farah Khairul pun cakap juga, dia kata seronok sebab dah boleh pergi beli air katira, popiah, sambal. Makanan, antara makanan kalau pergi itu memang betul-betul tak sabar tu nak ke bazar Ramadan tu. Tu memang dendam setahun tu. Kalau Wah pergi bazar Ramadan, makanan favorite Wah, pergi bazar mesti cari makanan tu. Makanan apa Wah? Roti john dengan satu lagi kebab yang separuh tu, bukan kebab. Oh okey. Kebab basically sini kebab. Kebab daging penuh. Roti macam roti Arab kecil. Yang potong kan? separuh macam poket Doraemon tu. And dia punya fillet adalah apa tu, daging yang penuh and then sauce tak sabar dia. Masalahnya benda tu dia ada je jual dekat pasar malam hari-hari biasa. Tapi rasa dia sedap bulan Ramadan je. Tak tahu kenapa. Sebab dia bulan nak teringin nak beli tu. Kan? Bulan Ramadan dia punya sedap dia extra compare to bulan-bulan lain kan. Kalau tadi kita tengok Cik Farah Khairul pun dah komen makanan favourite dia. Kita nak tanya juga, mungkin anda yang sedang menonton yang lain juga, apa makanan favourite anda kalau pergi bazar Ramadan yang paling best, yang confirm akan cari dulu, apakah ia? Kan boleh komen dekat ruang komen dekat bawah, jari kita bacakanlah komen-komen itu. Wow. Rasanya tahun ni walaupun dibenarkan ke bazar Ramadan, tapi seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan tadi, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, beliau telah menyatakan bahawa walaupun dibenarkan untuk mengadakan bazar Ramadan, tetapi masih lagi perlu mematuhi SOP. Maksudnya
mungkin dekat Bazar Ramadan tu nanti, maksudnya mungkin kat Bazar Ramadan tu nanti dia akan macam pasar malam sekarang. Kau dah pergi ke Azhar pasar malam sekarang ni, yang SOP ni? Tak pernah lagi. Belum pernah sampai lagi. Pasar malam sekarang, kalau kau masuk dia kan one way je, satu hala je. So kalau kau masuk, kau tak nak patah balik. So kalau kalau macam aku yang jenis yang macam kena tengok dulu, survey dulu, so kena pusing 2 kali lah. So kau tak boleh nak potong. So Bazar Ramadan ni rasanya kau kena fikir, okay, kau kena hari pertama tu kau pergi, tentu kau survey, kau ingat muka penjual tu yang mana sedap, yang mana tak sedap. Okay, second day, third day baru kau boleh pergi beli yang betul-betul beli. Kalau tak, bye-bye je lah. Kalau 7 kali pusing wah, dia dah jadi umrah lah. Itulah takut dapat satu haji dah. Balik-balik panggil haji. Pergi Bazar Ramadan dapat haji. Okey, Cik Farah Khairul kata pita kebab lah Azwa. Tadi pita kebab. Betul-betul lah. Dia balik dalam roti pita tu. Yes. Uish, sedapnya tak sabar tunggu Ramadan. Cik, padahal ada je buka jual sekarang Alright. Okey. Kak Non kita okey Kak Non? Okey. Saya guna phone dah. Oh guna okey. Ini lagi jelas. Kita dengar jelas and clear, loud and clear. Jelas and clear, nampak juga monster dekat situ. Masih lagi baju kerja tadi tolong belum bertukar lagi demi Azwa dan Azhar. Wah, Masya Allah, thank you terima very kasih. much, Sebab itulah saya katakan tadi, waktu tadi dalam chat-chat dengan Kak Lin kan, saya dah cakap kalau ibu adalah sekolah, Kak Lin adalah universiti. So ini membuktikan Kak Lin adalah universiti. Yeah, tapi yang menariknya tadi dekat ruang komen pun Cik Farah Khairul pun sebut juga kan pasal pendidikan. So which is betul lah, kenalah pasal sekolah tadi Azwa sebut tadi. Alright. Azhar, nak tanya, tangan apa kat bahu kau tu? Macam Penampakan, ada tangan. macam penampakan kan. Inilah wah. Penampakan ini wah. Inilah anak sulung ai. Wow, kita ada 100 mata memandang sekarang ini dengan 26 komen, ada 8 share. Terima kasih yang share, teruskan share supaya lebih ramai yang mendapat manfaat. Terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi dan juga sentiasa menyokong Brigade TV terutama sekali untuk segmen Azwa Tanya ni lah. Yep. Wow, 100 Kak Lin tadi sibuk Lin disay Lohan ni. Dia macam nervous. Ada korang nak tengok dia. Sebab selama ni orang dengar je dia dekat radio. So dia tak pernah risau pun pasal viewers. Dia kena fikirkan ni listeners je. So malam ini dengan bangganya saya memperkenalkan tetamu kita pada malam ini, iaitu Siti Nur Amalina Arifin. Pandai-pandai. Sebagai Sis Lin Arifin. Ini ke individu yang dalam lagu Amalina tu? Wah, tiba saja selingan. Kan, tapi salah lah Azwa, nama saya tak ada Nur. Siti Amalina tak ada je. Apa pandai kau tahu nama aku Nur ya? Sebab nampak muka Kak Lin macam bercahaya gitu seletar jalan Nur. Ada Nur. Cik Farah Khairul dekat ruang komen pun dah menjerit dah. Kak Lin, gitu. Farah. Hai Cik, Farah, Cik Assalamualaikum. Farah Khairul. Ya. Cik Farah Khairul. Belum kahwin lah kan? Cik kan belum kahwin lah tu. Kalau tengok nama Facebook Cik Farah tu macam belum kahwin lagi lah. Mungkin ada chance untuk Azwa. Masya Allah. Jangan cari jodoh di sini ya. Okey Kak Lin, sebelum kita melalut pergi jauh lah Kak Lin. Okey. Mungkin ada yang mengenali Kak Lin. So mungkin ada juga yang tak mengenali Kak Lin. So mungkin Kak Lin sebagai permulaan untuk Kak Lin memperkenalkan diri Kak Lin dulu. Dipersilakan. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Tak nak tengok korang alert ke tak Okay, so basically saya macam Zua cakap tadi, nama saya Siti Amalina Arifin, tapi short and sweet je. Saya suka supaya tak mouthful, orang tak panggil macam Amalina je tu kan, susah nak sebut nama saya. So saya pendekkan nama saya, nama radio saya Lin Arifin. Jadi senang orang nak sebut Lin, short and sweet lah sebenarnya. Dan saya berumur 33 tahun. Nampak macam nampak macam tua kan? Nampak macam tua, nampak macam muda, dah tua sebenarnya.
Kan memang dah berumur lah. Anak ada seorang, anak Idris Adam, umur dia nak masuk 5 tahun. Suami pun ada seorang. Macam boleh ada banyak aje. Suami pun ada seorang. Ya, Okay, saya Alhamdulillah. adalah seorang isteri, seorang ibu, seorang penyampai radio. Ya. Juga saya buat saya juga adalah host, and dalam waktu-waktu terluang saya buat MC freelance lah, macam tu. So saya memakai banyak topi lah sebenarnya dalam satu masa. Saya ada macam-macam topi dalam satu masa, dan jujurnya tak mudah lah di usia macam ni, untuk jaga banyak benda. Memang it's not easy, tapi alhamdulillah sampai ke hari ni saya survive juga. Alhamdulillah. Ni ada yang siap perkenalkan segmen Kak Non kita dekat komen ni, dia kata segmen #ZOTD. Cik Farah Khairul ni. Gitu. Memang mengikuti Kak Non ni kita memang ni komen rasanya. setia ni. Sebab dia sebut segmen, Kak Non tak sebut segmen pun. Oh ya, dekat Zayan saya mengemudi #ZOTD pukul 10 pagi sampai 3 petang. Kita bercakap benda-benda yang ringan-ringan lah, sebab pagi dah berat kan. Pagi cerita banyak pasal agama. So saya punya slot tu kebanyakannya lah, sefaham saya ramai juga wanita yang mendengar. Kan macam akak-akak, acik-acik, waktu tu lah waktu diorang perlukan teman, sambil-sambil diorang buat kerja, sambil tu diorang perlukan teman, dan selalunya radio lah menjadi peneman setia diorang. Jadi pukul 10 sampai 3 tu Lin selalu bercerita mengenai fashion, pasal lifestyle, travel, ada pasal parenting juga. Baru-baru ni kita ada slot baru parenting, yang kita juga ada slot macam sembang wanita bersama ustazah pilihan. So ada jugalah agama kita selitkan sikit-sikit lah. Tapi kebanyakannya semua positif lah, kandungan-kandungan yang positif lah. Macam tu. Itu dia. Okey Kak Lin, memandangkan Kak Lin ada sebut tentang wanita tadi, so kenalah dengan tajuk kita pada malam ni, iaitu wanita titik bertindih, apakah fungsi mereka? Wow. So Kak Lin rasa 33 tahun ni, Kak Lin rasa Kak Lin berfungsi tak untuk anak bangsa dan juga negara serta agama? Soalan memang syah. Zaz betul soalan dia. Okay. So, selama 33 tahun hidup dalam dunia ni, saya memang sampai ke hari ni, saya rasa memang saya peganglah role wanita tu. Kan? Dan memang tak mudah lah. Dia bermula dengan menjadi seorang anak. Kemudian menjadi seorang sahabat, dah ada kawan kan, menjadi seorang sahabat pula. Kemudian dah berkahwin, menjadi seorang isteri. Lepas tu lepas menjadi seorang isteri dan melahirkan, jadi seorang ibu pula. Okay, so role dia berbeza-beza mengikut evolusi kehidupan saya lah. Memang tak mudah lah, especially bila dah lahirkan anak, sebab saya menjaga lagi orang kata another nyawa lah macam tu kan. Tapi alhamdulillah sehingga ke hari ini rasanya walaupun mencabar, tapi saya rasa saya function lah. Saya rasa saya ada function lah dalam dunia ni. So apa yang Lin tengok sebenarnya kalau Lin boleh pandang dari sudut pandang seorang wanita, you all jangan pandang remeh sebab seorang Perdana Menteri pun dibesarkan oleh seorang wanita. Setuju? Wanita ni dia macam membentuk modal insan tau. Kalau kita boleh pandang dari skop yang lebih besar, kita ni wanita kebanyakannya yang tak kisahlah suri rumah ke working moms ke apa kan, kita adalah salah seorang yang membentuk modal insan dekat dunia ni. Kan? So janganlah kita pandang remeh, sebab tangan yang menjaga tu mungkin akan membentuk seorang Perdana Menteri, menteri-menteri, orang yang besar-besar, figura-figura yang hebat, entrepreneur yang melahirkan ramai jutawan dan sebagainya. So titiknya daripada mana? Titiknya daripada wanita, okey? Dan sebenarnya bukanlah kita nak kata wanita ni bersaing dengan lelaki ataupun wanita lebih hebat daripada lelaki ke, tapi sebenarnya kita punya role adalah untuk sama-sama berganding bahu untuk membesarkan generasi lah. Sebab itulah dekat sini kita kena selalu kita kena tahu membezakan bersaing dan juga bersama-sama berganding bahu dengan lelaki. Macam tu.
So apa yang saya tengok daripada saya muda sampai dari saya sekarang ni, banyaklah saya belajar untuk menjadi seorang wanita dan membentuk diri saya sendiri sebagai wanita. Tak mudah. Dan sebenarnya kawan-kawan rapat saya pun memang mengetahui lah masa seawal saya dalam bidang radio ni, kan ada orang kata dalam Islam kan sebenarnya bila kita jadi wanita berkerjaya ni memanglah bila kita terlalu macam gairah dalam pekerjaan sampai kita lupa ataupun kita terpaksa meninggalkan rumah, anak, suami kan, dia dah macam against apa yang Islam advise, apa yang Islam sarankan kan. Jadi saya banyak juga belajar daripada situ bila jadi seorang ibu, jadi seorang anak kan, macam mana nak jaga benda tu supaya saya tak meninggalkan ataupun saya tak nak kurang di sini, saya tak nak kurang di sana juga. Jadi benda tu yang menjadi cabaran lah. Tapi bila saya faham dari sudut pandang agama tu, bagaimana taat pada suami dan keberkatan rumah tangga tu datang daripada daripada kita ikut syariat Islam tu lah, dia jadi lebih berkat lah, dia jadi lebih kita pun dimurahkan rezeki, kita punya path pun lebih mudah, macam tu lah. Okay, so rumusan dia saya function lah. Ya. Itu je nak cakap. Okay, nak tanya juga, highlight part tu nak tanya juga Kak Non lah. Tadi Kak Non mention pasal wanita berkejaya, dia punya maksudnya bukan hanya fokuskan kepada rumah saja. Bukan hanya apa tu Azhar. Bukan hanya fokus kepada keluarga. Lain singgit lah dia ni. Lain singgit. Tak upgrade jadi RM2 lagi. Okay. So nak tanya, macam mana kalau mungkin ada dalam kalangan wanita yang menonton, mungkin dia orang nak berkejaya tetapi tidak dapat, mungkin tak dapat permission suami ataupun belum berpeluang. So bagaimana kalau macam yang tak dapat keizinan suami, dia rasa macam, yelah, pada suami mungkin ada suami dia rasa macam, oh tak boleh, tempat awak kat rumah je, tak boleh keluar. Tapi ada pula mungkin wife rasa dia nak do something yang dia nak berkejaya. Dalam masa sama dia cuba untuk tak mengabaikan tanggungjawab dia sebagai isteri dan juga ibu. So mungkin komen Kak Non sendiri untuk wanita-wanita yang menghadapi situasi macam ni, apa yang perlu dia orang buat? Yang macam tak boleh duduk diam lah, senang cerita nak kerja juga. Dia nak bekerja tapi suami tak bagi. So dia rasa macam dia jadi macam konflik tau. Yang isteri rasa macam suami tak faham, yang suami pula rasa macam isteri tak faham dia. So masing-masing rasa saling tidak memahami antara satu sama lain. Okay. So buatlah Norway kan. Masuk pula Robert salah ni kan. Ya, sebenarnya betul lah cakap Azwar tu. Kita boleh je sekarang ni macam dunia dah berubah, dah moden. Kita boleh bekerja dari rumah je. Kita boleh dapat pendapatan sampingan pun daripada rumah je. Even sekarang ni yang suri rumah pun diorang boleh earn, walaupun kerja dari rumah je boleh earn lebih banyak daripada working mom dekat luar sana kan. Tapi yang paling penting itulah dia kena faham tau pokok pangkal dia yang Allah. Kita kena faham bila redha suami tu. Maksudnya kita kena faham redha suami. Kalau suami redha, dia akan rumah tangga, segala kehidupan kita akan fall into places tau. Dia akan mengikut. Sebab bila kita redha dengan suami kita redha dengan apa yang Allah dah tetapkan. Okey, melainkanlah kalau memang memerlukan dalam rumah tangga tu macam isteri perlu bantu dari segi nak cari nafkah kan, sebab ekonomi keluarga pun tak okey. So dari situ sebenarnya komunikasi tu sangat penting lah. Kan ini macam klise jugalah jawapan ni, macam komunikasi tu penting. Tapi kalau macam rumah tangga tu suami tu sendiri dah mampu, lebih daripada mampu kan, Lin rasa kita ikutlah cakap suami tu Kalau macam nak kerja juga, nak buat, tak boleh duduk diam tu lah, macam Azwar cakap tadi, boleh buat pendapatan sampingan dari rumah je, kan boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalaulah macam keluarga tu butuh kan, perlu kan keuangan yang kukuh, sebab suami cari nafkah je memang tak cukup. So sekarang ni ramai kita tengok wanita perlu membantu kan dari segi nak cari nafkah. So kalau perlulah sang isteri tu rasa tak cukup lah sebab apa, kita punya standard of living, kita punya cost of living ni memang tak cukup kan, jadi tak nak berhutang, tak nak terbeban, isteri pun volunteer untuk membantu kan. So di situlah komunikasi perlu wujud.
untuk ada capai mutual agreement. Kan, abang kalau saya bantu abang macam ni, kuranglah sikit beban kita ke macam mana kan. Ni semua kita buat demi anak ke, nak education anak yang bagus. Jadi saya pun perlu jump in untuk bantu abang. So sekian kan. Sebab kadang-kadang ada rumah tangga tu nak bagi allowance dekat isteri, nak bagi nafkah sara diri isteri pun tak mampu kan. Jadi kita rasa macam isteri tu dizalimi jugalah kan, in a way. Tapi itulah datangnya komunikasi. Okay, tapi yang penting apa pun pokok pangkal dia, suami kena redha. Kalau suami tak redha, memang rumah tangga tu the whole kehidupan kita akan haywire. Itu Lin belajar untuk memahami benda tu. Saya belajar lama jugalah. Saya nak understand benda tu ambil masa jugalah sebenarnya. Sebab saya ni sebelum saya berkahwin, saya ni seorang yang suka cari duit lah. Senang cerita kan. Mata duitan lah senang cerita. Saya ni macam saya ni macam independent lah juga nak katakan. Macam lepas habis sekolah saya kerja, masa universiti every time ada semester break saya mesti pergi kerja. Tak kisahlah kerja sales promoter ke, saya lipat-lipat baju kat kedai ke, saya apa je lah yang boleh buat duit, boleh menjana duit, boleh duit tu masuk poket saya buat. Memang daripada dulu lagi, even sebelum saya berada di depan kamera, berada di belakang radio kan, saya orang kata pekerja biasa pun, saya buat 2-3 kerja. Saya jaga bazar, saya buka bazar. So kita rasa macam aku boleh hidup lah tanpa lelaki, macam tu kan. Macam wanita kuat lah kononnya kan. Sebenarnya itulah, wanita memerlukan lelaki, lelaki memerlukan wanita dalam hidup. Tu sebab lah. Tapi bila orang selalu macam cakap, aku wanita kuat, aku boleh hidup tanpa lelaki, tu sebenarnya kurang tepat lah, ada kurang tepat lah macam tu. Itu dia. Faham. Okay, Kak Lin bercerita macam Kak Lin seorang ibu, seorang dalam masa yang sama bekerja dan memakai banyak topi dan sebagainya. Of course ada satu waktu, of course akan rasa penat, akan rasa macam down, akan ada rasa di satu fasa yang rasa macam memang penat. So sebagai macam mana Kak Lin overcome masalah itu untuk kembali bersemangat balik, untuk kembali bangun kembali sebagai seorang wanita? Alhamdulillah. Sebab itulah orang kata di belakang berjayanya seorang lelaki, di belakangnya ada wanita. Betul tak? Betul. Peribahasa ni, okay? So sebenarnya di sebalik kejayaan wanita pun ada lelaki di belakangnya juga. Ini dalam saya punya konsep lah. Dalam secara personalnya, saya memang hargai sangat suami saya sebab dia adalah seorang support system yang sangat dia membaikkan huge role dalam family ni. Bila saya tak ada kan, macam boleh dikatakan saya ni lebih banyak keluar daripada suami saya tau. Boleh lah dikatakan macam tu lah. Lepas tu lagi-lagi masa work from home kan, dia lebih banyak berada di rumah. Jadi bila kekurangan kan, bila saya ada support system yang macam ni, saya tak banyak ruang untuk rasa stres. Sebab suami bantu dari segi kerja rumah, suami bantu dari segi tolong tengokkan anak sekejap, suami bantu dari segi organisekan saya yang tak organise ni. Kalau you all kalau saya ni macam sebenarnya adalah benda-benda yang macam suami saya very detail kan, orangnya dia perfectionist lah boleh saya katakan. So dia every single detail tu dia akan tengok lah. Sebab Lin itulah lengkapnya saya dan suami. Sebab saya banyak benda-benda kecil-kecil, remeh-remeh saya tak ambil kisah sangat kan. Jadi benda remeh ni bila dia tambah dia akan jadi stress kan, dia akan jadi pressure. Benda ni lah sebenarnya datangnya bantuan suami saya yang perfectionist ni, yang very detail lah into benda-benda yang kecil-kecil ni. Jadi bila dia dah take up benda-benda yang kecil-kecil ni, dia memudahkan saya in a way. So first kali dia kena ada support system, yang kedua me time. So me time pun penting juga. Kadang-kadang bila macam saya memanglah saya banyak gunakan tenaga as compared to suami saya, kerjanya lebih kepada intellectual kan. Macam Lin lebih kepada physical kan, dan juga sama lah juga I need to get myself updated kan, sebab kita media dia macam fast pace kan. Jadi dia physically, mentally penat. Saya physically, mentally penat, tapi suami saya banyak kepada mentally lah juga. Dia banyak kepada mentally lah. So saya menggunakan kedua-duanya. Jadi memang rasa penat. So bila macam
ada je masa saya rasa macam okay, kena me time memang akan minta izin suami lah, macam biar I akan macam exhausted, I think I tak boleh nak teruskan lah, macam tak boleh nak tengokkan Idrus ke apa kan, sebab I sampai rumah je dah pukul 9, kadang sampai rumah je dah pukul 10, so I tak boleh teruskan, I boleh tak tengokkan Idrus, I just nak mandi semua and inilah ada my own time lah dalam 1 jam 2 jam kan, benda tu pun dah sebenarnya okay. Jadi me time, support system, ini adalah 2 key features ataupun important keys dalam kehidupan saya. Tanpa 2 ni saya mungkin terumbang-ambing macam tu lah. Ya. Okey Kak Non, sambil tu saya nak tanya, ada satu soalan dekat Facebook ni, dia tak, Cik Farah Khairul kata, kalau Kak Lin bukan announcer sekarang, apa yang Kak Lin akan jadi? Apa yang Kak Lin jadi kalau bukan announcer? Wow, soalan. Saya mungkin Polis kot. tapi Mungkin tengah jaga Tengah Roblox. jaga dalam blog. Roblox yang besi. Mungkin antara polis yang viral tu adalah Kak Non, kalau bukan Kak Non announcer. sabar je korang ni. Rasanya saya kalau bukan, saya berniaga kot. Sebab saya suka berniaga juga at the same time. Siapa yang tengok story Kak Non tu faham lah Dia dah jadi kan? instant novel kecil. Okey, baik. Cok Kak Non. Tadi Kak Non ada sebut pasal untuk wanita yang mungkin suri rumah sebenarnya dia boleh menjana pendapatan juga melalui media sosial. Pendek kata adalah boleh memanfaatkan apa saja ruang dan peluang yang ada. Cumanya menjadi persoalan, kalau kita tengok sekarang ni, semua orang boleh kata hampir 80 ke 90% bergantung kepada media sosial untuk menjalankan perniagaan, which is dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Cumanya menjadi isu bila mana ramai juga orang meletakkan wanita. Bila mana apa tu? Bila mana Ada tak boleh lah kalau dia tak, ada. dia Okay. itu kata hook. Kan kalau radio kan ada hook. So kita hook. Okey, kita dah habis iklan, kita masuk balik. Yang mana ramai juga orang meletakkan wanita ini sebagai simbol seks. Contoh dalam apa-apa jualan sebagai nak melariskan produk, nak melariskan barang-barang. So orang mesti akan macam letak dalam mindset, oh mesti kena ada perempuan. Contoh kalau produk kecantikan, kena tunjuk tu sikit, kena buat ni, kena tunjuk tu sikit. Faham tak? So orang nampak fungsi wanita untuk perniagaan dekat situ. Komen Kak Non sendiri. Wow, soalan cuos. Zaz sangat. Tak, sebab nak jawab? kita Okay. tengok ada 200 view dengan 88 reaction, 17 share, 30 komen tu, soalan kita macam tiba-tiba nampak brilliant. Tiba-tiba nampak Padahal soalan plan bijak. sembang-sembang. Padahal plan sembang. Macam wow, tiba-tiba dia jadi berat pula. Okey. Okay. Betul lah, kita banyak kita tengok tak kisahlah small players ke big players dalam businesses ni kan, diorang memanipulasikan, boleh kita kata memanipulasikan wanita lah dalam nak melariskan produk ke dan sebagainya kan. Sebab yelah wanita tu sendiri ciptaannya memang indah. Okay, jadi disinonimkan wanita dan barang yang nak dijual itu adalah sebagai pelaris. Okay, jadi sebenarnya pokok pangkal dia ini sebab saya dari Zayan, jadi saya lebih kepada menjurus kepada cara Islam lah. Kalau segala cara yang kita buat tu bukan cara yang Allah redai, keluar Ustazah Arif. Kalau dia betul yang tak diredai kan, maksudnya yang Allah tak izinkan lah sebenarnya. Janganlah kita harap benda apa yang kita impian kita nak juta-juta tu memang tak kesampaian lah. Sebenarnya benda ni tak sepatutnya berlaku. Kan, sebenarnya benda ni tak sepatutnya berlaku kerana kita dengan lelaki sama je, ada capability, ada power to actually orang kata sama-sama berniaga, menjual, tapi benda ni perlu di stop lah. Maksudnya kalau cara kita tidak betul, first sekali cara kita dah tak betul, memang susah lah kalau kita nak tengok perniagaan tu berjaya. Kan, lepas tu banyak juga macam kita tengok
Bukan tu saja tau Azhar. Banyak je businesses yang macam menipu ataupun dalam marketing dia kata macam ni boleh laris kan. Macam ni sebenarnya tak pun. Sebenarnya dia hanya menggunakan kecantikan wanita itu. Wanita tu tak gunakan pun produk tu sebenarnya. Tapi hanya memanipulasikan. Tapi kita tahulah kan kalau benda tu tak mengikut syariat Islam, tak sah cara dia, kita memang tahulah benda tu tak akan pergi jauh. Sebab pokok pangkal dia semua mesti pada pandangan Allah. Kalau pada pandangan Allah, benda tu dia sah ikut syariat Islam. Apa yang kita buat ni semua berlandaskan maksudnya jalan yang betul, memang akan berjaya lah eventually, insyaAllah. Kan, so kalau boleh kita stop lah memanipulasi wanita, okay? Sebab tapi Betul. sekarang ni Lin tengok wanita pun dah tak mudah tau nak ditipu. Dan Lin sendirilah nak advisekan kepada wanita yang menonton sekarang ni, kita perlu jadi lebih cakna, lebih bijak, lebih wiser lah dalam kita buat keputusan. Lepas tu dia makin hari kita kena makin matang. Cara kita berfikir pun kena positif lah sebenarnya. Okay, kalau positif yang kita cari, positif yang akan datang kat kita. Macam tu lah. Sebab itulah benda-benda ni Lin rasa sebab kita banyak tengok benda-benda yang kita banyak mencari sebenarnya, mencari gosip, mencari benda negatif, mencari berita-berita isu. Dia lebih daripada isu. Kalau kita cakap isu dia macam problem, masalah sebenarnya kan. Bila kita cari masalah, kita cari isu, benda itulah yang datang kat kita. Kalau kita cari benda-benda yang macam berkaitan dengan produk-produk yang memanipulasi wanita, benda itulah yang akan datang kat kita balik. Jadi kalau kita tak nak nampak diri kita macam cheap ataupun murah ataupun senang ditipu kan, kita kena macam lebih wiser. Jadi carilah circle yang betul. Rasanya sekarang ni ramai dah wanita yang bijak kan, melainkan mungkin ada yang terlalu desperate, ada yang terlalu tak ada guidance kan, jadi diorang desperate. That is the only way yang mereka rasa macam okay lah, ini paling cepat sekali nak dapat duit. Kan, so buat je apa yang boleh. Tapi pada pendapat Lin, jadilah seorang wanita yang bijak. Sekarang Lin tengok wanita semua pandai berfikir matang. You yourself, dia bermula daripada wanita tu sendiri. Kalau wanita itu tidak memberi, tidak allow, tidak bersetuju, tidak mengizinkan, semua ni tak akan terjadi. Jadi dia bermula dari diri kita sendiri. So wanita, kita lah yang kena berubah. Kita yang lain-lain ni, macam orang sekeliling ni, kita tak boleh mengubah orang sekeliling kita, benda-benda di sekeliling kita, memang kita tak ada power nak ubah. So the only way dalam volume yang banyak, kita wanita ini dari diri kita sendiri dengan volume yang ramai, kalau kita sama-sama berubah, dah takkan ada dah benda ni. Kalau sama-sama kita berfikir secara matang, dah tak ada dah memanipulasi wanita punya isu ni. Itu dia. Wow, tu penjelasan yang sangat lebar, panjang lebar dan juga detail. Okey Kak Lin, bila disebutkan soal wanita perlu bijak, wanita perlu ada ilmu. Okey, antara isu yang hangat juga sering diperkatakan adalah tentang kau tak perlu belajar pun untuk jadi pandai. Yes. Wow. Maksudnya zaman sekarang ni tak perlu nak ada ijazah ke apa ke untuk menjadi pandai dan sebagainya. So apa pandangan Kak Lin tentang wanita-wanita ni yang tak perlu pun nak pergi ke universiti, tak perlu pun nak belajar bersungguh-sungguh sebab sekarang kan dunia media sosial dan sebagainya. So diorang boleh hidup dengan benda-benda macam tu. So what is your opinion? SPM 7G pun boleh dapat kereta besar. Okay, so sebenarnya kita kena tahu first thing first kan, purpose of life ni apa, tujuan hidup. Kan, dia macam kita kena tahu benda tu dulu tau, kena letak dalam mind kita apa tujuan hidup kita sebenarnya. Sebab kalau kita hidup ni just nak kaya, just nak jadi jutawan, okay, nak jadi founder yang dihargai, disegani, dihormati, okay, memang tanpa ilmu benda tu boleh jadi. Tapi dengan ilmu lah kita jadi orang yang bermanfaat. Dengan ilmu lah kita jadi orang yang membantu antara satu dengan yang lain. Dengan ilmu lah juga kita membentuk modal insan yang baik. So semuanya dari ilmu. Jadi ilmu ni nak belajar sampai ke matilah. Maksudnya sampai kita mati kita memang kena mencari ilmu. Sebenarnya kan apa yang perlu kita fahami, kita belajar bukan untuk straight A's, bukan untuk cemerlang, tetapi kita belajar untuk cari kebenaran. Betul tak? Yep. Kita belajar untuk cari kebenaran. Kita hidup ni sebenarnya nak jadi manusia yang bermanfaat lah, manusia yang berguna, nak jadi manusia berakhlak, beriman, bermanfaat
bermanfaat, berbakti kepada bangsa, agama dan negara. Gitu. Macam politician pula kan. Tapi sebenarnya inilah yang kita kena twist pemikiran kita yang kita kena ubah lah. Sebenarnya purpose of life tu adalah bila kita hidup dekat dunia ni, bila kita cari ilmu, kita dapat kebenaran tu, kita sampaikan kepada yang lain. Sampaikan kepada yang lain itu dari sudut bermanfaat lah kepada orang lain kan, betul tak? Jadi tak ada pelajaran, tak ada education, tapi boleh berjaya tu pada Lin, itu pemikiran yang sangat limited lah, pemikiran yang sangat pendek sebab kita melihat ilmu ni macam banyak boleh kita elaborate kan. Ilmu ni dia memberi kita banyak manfaat dalam banyak perkara, dan lebih banyak kita cari ilmu sebenarnya kita akan tahu kita ni tak berilmu lah sebenarnya, aku tak tahu pun benda ni. Walaupun kita dah belajar tak tahu lagi benda ni. Bila dah belajar kita rasa kita ni serba tak tahu sebenarnya. Jadi kalau kita rasa hidup ni untuk jadi jutawan je, salah lah. Hidup ni untuk kaya je, salah lah. Hidup kita ni untuk dihormati, dihargai, dipandang tinggi, kita nak rasa macam tu, I rasa that's not the right way untuk you live your life lah, macam tu. Sebab at the end of the day, buat apalah you kaya raya tapi you tak berakhlak, you tak berilmu, you tidak menyampaikan kepada orang lain kan. Sebab of course lah, bila you berilmu, you nak jadi manfaat kepada orang. Sebab apa, at the end of the day, manfaat itu dia menjadi jariah kita yang berterusan sampailah ke syurga, gitu. So I rasa tak sesuai lah, tak sesuai lah apa yang pemikiran yang semakin hari semakin orang macam orang nak jual kan benda ni. Tak ada ilmu pun boleh kaya, macam tu kan. Faham. Okey Kak Non. Ada satu soalan yang ni saya dapat ni, dia private message. Dia tanya, apa komen Kak Non dengan pepatah lelaki ni perempuan buat salah senang memaafkan, tetapi bila lelaki buat salah perempuan akan ingat sampai bila-bila. Kenapa perempuan ada sifat macam tu? Betul ke sifat tu ada? Silakan Kak Non. Yang tanya tu siapa tu? Adakah kita orang kenal? Kenal, tapi dia tak bagi dedahkan identitinya, katanya rahsia. Rahsia. Aduh. Silakan apa Kak Non. lagi sekali soalannya? Soalan dia, lelaki kalau perempuan buat salah dia senang maafkan, tapi bila lelaki buat salah perempuan akan ingat sampai bila-bila. Kenapa perempuan ada sifat? Lelaki buat salah, okey, lelaki ingat sampai bila-bila. Yes, akan ingat sampai bila-bila. Dan kenapa perempuan ada sifat macam tu, betul ke? Kalau Kak Don pernah tengok Dil Wale kan ada sifat benda ni. Yang Shah Rukh Khan cakap, 15 tahun, 40 hari, 5 bulan, 1000 minit, 1 jam. Apa lah skrip? Bukan main dia. Okey. Perempuan memang dia maafkan tapi dia susah nak lupakan, macam tu Dia susah memaafkan dan dia akan ingat benda tu sampai bila-bila. Okey, memang ada benda tu. Saya pernah satu ketika orang yang saya sayang sendiri yang menghina saya, yang cakap cakap negatif lah kan. Saya memang perempuan ni sifat dia kan, emosi dia sangat kuat kan. Emosi dia dia memang dia suka layan emosi dia, perempuan. Mudah tersentuh. Mudah tersentuh. Sebab itulah perempuan ni tak digalakkan kan. Ada orang cakap kan tak digalakkan jadi leader, sebab apa, selalunya dia akan buat keputusan berdasarkan emosi kan. Jadi betul lah, perempuan ni memang senang terasa sensitif, oversensitif. Saya pun pernah menjadi seorang yang oversensitif. Lagi dekat dan mesra orang tu dengan saya, lagi saya sensitif kan. Kalau macam orang luar-luar, strangers tegur ke, tak kisah pun. Tapi kalau macam orang yang lebih rapat dengan kita, dia lebih sensitif lah. Dia lebih menyentuh perasaan saya. Dan dulu Lin ada perangai yang macam suka simpan tau. Macam suka simpan. Saya seorang yang suka simpan hati, simpan dalam minda. Saya ingat benda tu, apa yang diperkatakan. Memang Lin ingat. Benda tu macam menghiris hati lah. Menghiris hati tu sampai bawa simpan kat dalam kepala ni. Tapi ada benda yang ada solusi dia lah kepada wanita-wanita macam ni kan. Dia ada baca satu buku ni, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Ada 3 benda dalam kehidupan ini yang dia pegang lah sampai hari ni. Kita tak boleh sesali ataupun bersedih dengan apa yang dah pun berlaku. Kita tak boleh hidup dalam our past life. Tak boleh. Kalau tak, nanti kita akan depresi, kita akan stres, kita akan ada anxiety, kita tak boleh move forward. Kemudian kita jangan risaukan apa yang belum lagi berlaku.
macam budak-budak nak ambil SPM kan, result SPM contohnya risaunya kan, ataupun nak kahwin pun risau. Sebenarnya kebanyakan yang kita risaukan tu tak terjadi pun sebenarnya. Jadi bila benda tu berlaku kan, kita duk risau-risau, apa jadi dengan the present life sekarang? Jadi wasted. Sebab apa? Kita banyak merisaukan, jadi kita tak beribadah selalu, tak berzikir selalu, tak memanfaatkan masa sekarang ni. Sebab kita terlalu memikirkan masa depan dan terlalu menyesali masa yang lalu ataupun sedih dengan masa yang lalu. So ada 3 perkara ni yang Lin belajar. Jangan sedih dengan masa lalu, apa yang berlaku, apa yang orang buat kat kita simpan rapat-rapat dalam file tu kita letak dalam drawer, kita kunci drawer tu, dah tak payah buka dah. Just lupakan saja, maafkan orang macam tu, maafkan orang. So apa yang ultimately kita kena live secara kini lah, maksudnya secara present ni kita kena live life to the fullest, maksudnya lakukan semua yang bermanfaat secara maksimum sebab kita pun tak tahu kita mati bila kan. So waktu ni lah waktu sekarang ni, dan waktu kita live secara present ni, secara terkini ni, kita live waktu sekarang, hidup waktu sekarang ni, kita kena bergantung, kebergantungan kita pada Allah tu kena tinggi. Macam tu apa yang Lin, which is sebenarnya kalau you all baca buku-buku motivasi yang lain, benda ni diulang-ulang banyak kali tau, benda yang sama je, dia repeat 3 benda ni. Jangan sesali masa lalu, jangan risaukan, takutkan masa depan, dan hiduplah dalam masa sekarang. Betul, korang kena tengoklah, bacalah buku-buku motivasi ke apa ke kan, kebanyakannya diorang akan cakap benda ni. So wanita memang Lin faham ada benda tu sebab Lin pun pernah alami. Itu dia. Itu yang jadi 15 tahun 2 jam tu kan. Okey Wah. Tapi saya suka Wah satu ayat daripada Cik Farah Khairul kat komen ni, dia kata Allah izinkan belum tentu Allah redha. Itu yang kita takut. Dia punya hook tu. Tak dengar? je. Okey, tak. Itu tadi hook awal tadi. Okey, so kita baca ayat dia betul-betul Dia kata Allah izinkan belum tentu Allah redha. Itu yang kita takut. So best juga ayat betul-betul ni. setuju sangat. Alright Wah. Okey Kak Lin, kita tadi dah bertanya tentang perkara-perkara yang soal wanita. Okey, sekarang bercerita tentang apa tu kerjaya Kak Lin pula. So orang melihat kerjaya Kak Lin sebagai dalam dunia yang glamour, selalu review benda-benda tudung lah, apa lah, sampai kecil-kecil lah dekat Insta story tu, macam yang kita orang yang tengok ni macam banyaknya nak tengok ni. Mungkin Kak Lin nak dedahkan, mungkin Kak Lin nak kongsikan kepada followers Kak Lin di sebalik Instagram Lin Arifin tu, macam mana sebenarnya kehidupan Kak Lin sebagai orang biasa juga sebenarnya. Hai Idris. Okay, saya kalau nak bercerita lah kan, macam Azhar ni kawan baik saya lah. Okay, kalau kita duduk kan, diorang pun memang selalu nampak lah situasi di mana saya bercakap dengan diorang, saya tengok pun sebenarnya saya tengah bekerja juga dalam pada masa yang sama. Okay, alright. Adalah waktu-waktu saya bila saya perlukan macam buat review ke apa kan, saya bukanlah selebriti A-list ke, ada video editor ke apa semua kan. Sebenarnya even sekecil-kecil review di IG pun dia sebenarnya memakan masa yang sangat banyak ya. Dan di situlah juga datangnya macam kadang-kadang pressure sebab apa, kita lah record, kita lah yang kena fikir idea, kita lah yang record benda tu, kita lah yang edit juga at the same time, kena fikir creativity. Lepas tu sekarang ni banyak kita gunakan social media, datang juga pressure daripada management, you kena belajar, you kena tahu TikTok, you kena buat itu, buat ini kan, you kena master social media tu sendiri. Tapi di sebaliknya tidaklah seindah apa yang korang tengok. Mungkin saya dapat banyak baju free, saya dapat banyak produk free, saya dapat di sebalik tu saya dapat duit-duit review. Memang nampaklah indah kan, tapi di sebalik keindahan tu banyak je komitmen yang saya kena fokus, dan ianya macam satu komitmen tambahan on top of radio, Go Shop, Norwex, MC saya. Itu another komitmen yang
yang sebenarnya bukan kecil-kecil sebab semua dilakukan oleh diri saya sendiri. Idea macam saya cakap tadi lah, idea nak recording, tempat nak ni saya lah. Kalau cakap pasal baju, saya lah stylist, saya lah makeup artist, saya lah yang menjaga wardrobe. Lepas dah record tu, dia bukan sampai situ je. Dah record, kita kena pilih pula video, edit, Jadi video potong-potong. editor lagi. Letak lagu. Lepas tu waktu edit tu anak saya nak susu. Waktu edit tu anak saya nak saya main dengan dia. Macam tu kan. Edit tu show prep mana Lin? Esok tak bagi lagi show prep kan. So, Okey, Cuk, Kak Non nak tanya Kak Non. harap bos tengoklah sekarang dia. Macam mana Kak Non membahagikan masa as a mom, as a wife, as a daughter, as a pekerja? So, bagaimana sebenarnya Kak Non menguruskan masa Kak Non? Yelah, kalau kita tengok kat IG story, Kak Non bekerja. At the same time, tiap-tiap hari akan ada juga video Kak Non main dengan Idrus, buat buat objek itulah, buat main awal dulu dinosaur, kemudian Ninja Turtle sebagainya. So, bagaimana sebenarnya Kak Non membahagikan masa tu? Okay, macam saya memang ada fix ataupun timeline yang macam radio memang fix lah kan 10 pagi sampai 3 petang. Lepas tu kalau macam ada macam job-job macam kita ada hosting, ada semua-semua benda tu saya akan pastikan saya letak dalam reminder lah ataupun kalender. Kemudian bila saya balik, kita normally saya akan ada beberapa jam je bersama dengan Idrus kan. So jam tu lah yang quality time. Quality time yang saya ada untuk saya fokus kepada dia lah. Tapi kan selalunya Lin akan sediakan aktiviti dia tau. Macam contohlah hari tu nak main ni kan, Lin akan sediakan dulu aktiviti tu. So bila dah sampai rumah terus mainlah aktiviti tu. Dan apa yang paling best sekali sebab Lin gunakan Montessori method ataupun kaedah Montessori kan dalam nak membesarkan dia. Jadi sebenarnya kehidupan seharian saya dengan Idrus pun, Lin dengan Idrus pun adalah macam Montessori ni is actually a way of life. Macam kehidupan kita. Apa yang dia buat, dia basuh pinggan, dia basuh baju, dia apa semua itu adalah aktiviti. Kita tak sayang? Aktiviti seharian kita kan. So macam dia dah selari lah. Maksudnya tak perlu nak tunggu waktu bermain nak bersama dengan Lin. Kan tak perlu pun basuh pinggan sama-sama. Kita nampak tak? Okay, basuh pinggan sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita kemas sama-sama, itu pun spend time masa together kan. So tak perlulah nak tunggu masa main saja sebab baby sayang, Montessori tu sendiri ataupun kita orang punya kehidupan tu sendiri adalah disulami ataupun ada elemen-elemen Montessori tu. So bila ada benda tu kita orang punya bonding masih di situlah. Macam tu. Itu dia. Ada orang komen ni dia kata Kak Lin dah macam superwoman ya. Dan sesungguhnya nak jadikan sesebuah konten tu susah ya anak-anak kata dia. Alright. Ya, susah. Kak Non nak tanya juga Kak Non. Pernah tak Kak Non menghadapi satu fasa yang mana life jadi tak teratur? Kemudian Kak Non fikir pasal kerja je. Dan apa momen yang membuatkan Kak Non terdetik sebenarnya family adalah segalanya? Apa punya soalan tu? Soalan yang saya dapat dari WhatsApp. Okay. Dia tak pernah buka soalan kat WhatsApp, tiba-tiba ada soalan untuk WhatsApp. Itu saya pelik. Hari ni tiba-tiba tak pernah. Selalu kita baca komen je kan. Hari ni special. Guest kita sangat istimewa. So sampai kat WhatsApp pun masuk. Siapa agaknya tu kan kita punya pemberi soalan ni. Okey. Ada. Jujurnya waktu mula-mula kan tadi Lin cakap waktu mula-mula memang macam haywire sebenarnya sebab waktu tu kan radio ni kan korang pun nampak benda tu indah kan, senang je cakap 5 jam baliklah macam tu kan. Sebenarnya you all tak tahu di sebalik tu saya lah juga producer, saya lah juga yang cari guest, saya lah juga yang bekerja hujung minggu. Sebenarnya radio announcer di Zayan bekerja 6 hari seminggu ya, kan you all bekerja 5 hari 2 hari cuti kan. Saya bekerja 6 hari 1 hari je cuti. Okey, dan dia bukan 5 jam saja sebab saya lah kena produce, saya lah kena invite speaker, kadang-kadang guest, lepas tu kita orang juga kena buat content untuk digital dan sebagainya. Dan semua itu dilakukan one man show. Okey, jadi susahlah masa waktu mula-mula dulu ya Allah. Itu tempat kerja kat mana tu?
Macam tu. Di radio lah. Oh, di radio, Okay, okey. so masa mula-mula tu memanglah rasa macam ya Allah susahnya sebenarnya ya. Ingatkan dulu tengok announcer radio ni senang je, kerja 4 jam je lepas tu balik kan. Sebenarnya tak. Ya, di sebalik keindahan yang anda tengok tu banyak lagi kesusahan. Jadi masa mula-mula Lee memang tak reti lah nak jaga kan. Lepas tu kena kerja pula weekend. Saya pernah kerja 7 hari seminggu ya. Dan bayangkan macam mana saya kerja 7 hari seminggu. Suami saya tinggalkan, anak saya tinggalkan sampai saya penat lah. Saya pernah masuk hospital. Pernah masuk hospital sebab terlalu penat and then terkena jangkitan lah apa. Tapi memang waktu tu lah Allah macam bagi satu petunjuk lah macam you know kalau you tak jaga tubuh badan you tak jaga kesihatan you kan you collapse, the whole family pun teruk lah, haywire lah. Sebab antara tunjang keluarga tu adalah isteri kan dan ibu. Jadi bila ibu tu tak sihat bila Lin tak jaga diri Lin sendiri, tak sebenarnya kita wanita ni kena prioritize diri kita dulu. Kita yang kena sihat, kita yang kena all in good condition. Kita tak boleh pressure, tak boleh depress, tak boleh apa. In order for us untuk jaga yang lain, kita kena jaga diri kita dulu. So bila Lin jatuh sakit, bila Lin tak sihat kan, Lin nampaklah skop yang lebih besar. Betul lah macam suami aku cakap, kena jaga kesihatan, kerja teruk-teruk macam ni. At the end of the day badan sakit, family pun tak terjaga kan. So untuk apa kan, untuk apa badan dah sakit, dah tak larat, lepas tu suami pula yang kena jaga kita kan. So dari situlah kita nampak skop yang lebih besar. Maksudnya dari pandangan yang lebih besar, tak boleh kena tahu macam mana apa yang nak priority kan, apa keutamaan sebenarnya. Okay, keutamaan Lin of course sebenarnya keluarga dan suami kan, bukan pekerjaan tu sendiri. So I tak boleh gairah sangatlah dengan kerja I nak jadi wanita bekerja yang hebat, you know, sampai terpaksa nak tinggalkan keluarga dan sebagainya. So titik permulaan Lin untuk titik permulaan sedar tu lah, sedar yang sebenarnya apa yang lebih utama adalah keluarga. Macam tu. Faham. Okay, ada apa-apa lagi komen di Facebook Azhar? Okey, setakat ini yang tu sajalah katanya daripada Cik Farah Khairul ni. Yang disebut tadi lah, Kak Lin dah macam superwoman, sesungguhnya nak jadikan konten tu susah. So untuk komen baru tak ada lagi lah. So far yang tu je. Okey Kak Lin, sebagai kesimpulannya lah sebelum kita menutup sesi Oh, kita Alhamdulillah. pada malam ini. Ya, Okay. Dapat tadi Kak Lin tersenggol macam baju pun tak tukar lagi Wah tadi Kak Non cakap. Kesian Kak Non. hai. Dia tak make up pun muka I ni. Apa? Okey Muka Kak Lin, boleh. kesimpulannya apa? Apa? Tak ada apa. Okay. Lepas tu apa dia kesimpulannya? Okey. Kesimpulan untuk malam ini sebagai seorang wanita lah secara keseluruhannya, orang macam apa pandangan macam nak cakap macam ni macam fungsi wanita itu bagaimana sebagai seorang wanita? Fungsi wanita sebagai seorang wanita Untuk mereka-mereka yang tak nampak macam wanita ni sebenarnya tak ada fungsi apa pun. Dia just macam seorang isteri, seorang anak macam tu je. Tapi sebagai seorang wanita yang telah buat semua benda, so what is your conclusion? Okay, so wanita ni dalam Islam kan memang dah dinaikkan martabatnya. Sebelum tibanya Islam kan, sebelum adanya Islam, orang macam pandang hina je kan, macam kuli lah, macam bawah lah darjat dia. Tapi bila datangnya Islam, Islam protect kita wanita tau. Jadi kita dan beri banyak keistimewaan. Even dalam Al-Quran pun ada surah yang khusus untuk wanita kan, An-Nisa tu kan. Jadi daripada situlah sebenarnya kita kena fahami kita ni sebagai wanita ada hak-hak kita. Kita juga ada fungsi-fungsi kita. Dan macam Wah cakap tadi kan,
ibu seperti sekolah macam tu kan. Dan ibu sebenarnya macam seperti madrasah sebenarnya, pembimbing dalam keluarga. Jadi fungsi wanita tu besar ya sebenarnya. Pada awal-awal tadi Lina cakap dah, wanita ni fungsi dia adalah membentuk modal insan. Jadi bila membentuk modal insan ni bukan saja ada orang sampai rezeki anak dia jadi someone figura Perdana Menteri sekian-sekian, membanggakan negara, keluarga dan sebagainya. Tapi nak membentuk modal insan yang penuh akhlak, adab ni akhirnya melahirkan generasi yang baik-baik, itulah dia fungsi terbesar wanita dalam dunia ni sebenarnya. And at the end of the day, bila dapat lahirkan khalifah yang baik kan, dia sebenarnya ni lah melengkapkan purpose of life lah. Kan tujuan hidup kita kan, untuk destinasi kita semua nanti akan mati, akan berjumpa dengan Allah. Jadi kita nak mempersiapkan anak-anak kita menjadi khalifah yang baik. Jadi fungsi wanita tu sangat besar ya sebenarnya. Allah mendambakan kita ni membentuk anak kita supaya bila berjumpa dengan Allah nanti jadi khalifah yang serba lengkap lah. Amin. Kan? Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Lin doakan kepada semua wanita, okey, Lin doakan supaya kita semua dapat jadi ibu yang baik, okey, bukan saja kita ni nak bersaing dengan lelaki, tapi kitalah pelengkap lelaki. Kitalah sama-sama membangunkan generasi. Okey, jadi Lin doakan supaya dipermudahkanlah tugas korang dalam institusi keluarga you all, okey, yang belum berkahwin lagi. Inilah masanya korang belajar ilmu, bukan tunggu kahwin. Sebelum kahwin pun boleh dah belajar ilmu-ilmu rumah tangga ke apa benda kan. Dan InsyaAllah. Dan jangan putus harap, jangan rasa diri tu lemah, sebab kita pun boleh berdiri setanding lelaki. Macam tu. Okay? Didoakan supaya dimurahkan rezeki korang semua, dipermudahkan urusan, dipermudahkan segala ni lah, segala apa-apa saja di dunia ni. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah redai. Macam tu. Amin. Hai sikit Idrus, say hi sikit Idrus. Habis dah. Okay. Alright, insyaAllah. So terima kasih banyak Kak Non, Lina Arifin yang sudi bersama kita pada malam ni. Ya, sampai ke sudah. Kak Lin kerana sudi bersama kita. Kerana sudi bersama kita dengan malam ni. So kepada anda semua, jangan lupa untuk follow kami di Instagram iaitu Bridget Online TV, dan juga follow ataupun like kita orang punya Facebook page ni iaitu Chat Rutin. Dan insya-Allah minggu depan kita ada special guest. Wow. Siapa tu? Nak tahu? Orang figura yang hebat. Kalau nak tahu siapa, kena tunggu nanti, insya-Allah kita akan start promote lusa lah. Oh, I tahu. Siapa? Jeng. Terlalu besar figura itu. Azab pernah bising Okay, bye-bye boleh. semua. Terima kasih semua dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.